Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid 5 Bestari yang menonton video ni. InsyaAllah hari ini sesi PDPR kita akan sambung dengan tajuk Jawi yang hari itu minggu lepas saya telah ajar dengan video. Okey, baiklah sebelum kita memulakan sesi PDPR kita, marilah kita masing-masing membaca doa belajar. Sebelum kita belajar, masing-masing membacanya sendiri ya, insya-Allah. Okey, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Amin alhamdulillah. Jadi saya harap semua murid telah baca doa dan semua dalam keadaan yang sihat untuk kita menimba ilmu pada hari ini, insya-Allah. Okey, untuk kita sebelum saya ingin bertanya, jika murid-murid masih ingat tentang gambar 3 pokok tumbuhan ni, ini saya telah ajarkan minggu lepas, iaitu tentang pokok tumbuhan ni yang digunakan oleh orang dulu untuk membuat satu batang pensel khot. Okey, yang pertama kita ada buluh, batang resam dan batang hijau. Yang mana tiga-tiga ni ketika zaman dulu memang orang Melayu ataupun orang Islam dulu nak guna buat khot, tak ada pensel khot, mereka gunakan tumbuhan ini. Jadi saya harap semua boleh kenal dan ingat balik tiga ni. Okey, untuk standard kandungan kita akan mengenal dan menulis khot nasah dengan betul. Untuk standard pembelajaran iaitu yang pertama kita akan mengaplikasi cara menggunakan peralatan khot dengan betul, dan yang kedua kita akan menulis huruf mengikut kaedah khot nasah. Dan kita ada beberapa huruf iaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Okey, ada 7 huruf yang asas untuk menulis Jawi. Baiklah, untuk objektif pembelajaran hari ini saya harap murid-murid dapat mengenal huruf Jawi tunggal dalam bentuk khot nasah dan dapat menulis huruf Jawi tunggal mengikut kaedah khot nasah dengan betul. Jadi saya harap murid-murid boleh sediakan satu pensel khot, ataupun jadi pensel khot pun tak apa, boleh sediakan 2 pensel biasa. Nanti saya akan tunjukkan beberapa cara untuk menggunakan 2 pensel biasa untuk menulis khot nasah. Okey, di mana dulu saya telah ajar ada 2 peralatan menulis khot, di mana ada yang pertama alat tradisional dan alat moden. Kalau alat tradisional tadi saya tunjukkan 3 tumbuhan tadi, ada batang hijau, buluh dan batang resam. Dan untuk alatan moden kita ada yang selalu kalau kamu nampak ustaz-ustazah guna ataupun kamu pun ada guna, iaitu pen marker khot, pen kaligrafi dan pensel khot. Dan ada juga kita panggil yang jenis slip press tekan khot punya tu. Dan dulu saya telah ajarkan cara mengasah. Okey. Di sini saya akan tunjukkan teknik asas untuk kita menulis khot nasah, di mana kita ada cara duduk ataupun cara nak bersedia untuk tulis khot, di mana yang pertama murid-murid kena duduk dalam kedudukan dan kedudukan kertas menghadap. Kita kena menghadap kertas itu 180 darjah, dada menghadap ke meja 180 darjah. So janganlah kita macam nak sengit ke sini kan, susah lah. So dia mesti straight 180 darjah. Dan cara memegang pensel khot tu ialah pen atau pensel kita dipegang selari dengan kedudukan kertas. Jadi contoh saya ada pensel khot di sini. Ni so dia pensel khot. Dan kita ada kertas atau buku, dia adalah 90 darjah. Selari dengan kedudukan kertas. Keseluruhan mata pen menyentuh kertas. Jadi kalau kita tengok kan pen ni dia sengit kan. Jadi macam dia sengit sini. Pastikan dia keseluruhan, jangan kita letak hujung je. Pastikan dia keseluruhan. Contoh ni sengit, kita letak atas macam ni. Pastikan dia keseluruhan mata pen menyentuh kertas. Dan yang ketiga, pen mestilah dipegang dengan kadar 1,5 inci dari awal mata pen. So jarak, ni adalah mata pen. Ini ialah pegang. Saya pastikan kalau boleh nak ukur lah. Tapi ini macam cara asas lah. Teknik asas untuk penulisan khot nasah, letakkan 1,5 inci. So boleh kira-kira 1,5 inci tu berapa cm. Kemudian membaris tu pegang.
Pegang macam pegang. Kalau ada teknik sendiri yang boleh membuatkan kita senang nak tulis khat nasah, so boleh buat pegang ikut masing-masing lah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Jadi di mana kalau kita tengok ada huruf-huruf tu, ada beberapa jenis huruf ni dia ada cara untuk tulis dia. Contoh kita ada huruf menegak, mendatar, melengkung, separa bulat, berekor dan bergigi. Jadi ini adalah khat nasah ni dia lain dengan jawi biasa. Dan jawi biasa ni ada khat-khat yang jenis-jenis yang lain, dan khat nasah ni ada beberapa huruf yang mempunyai kriteria diri sendiri. Okay, kita tengok huruf yang menegak. Maksudnya huruf menegak ni dia straight je kan. Kita tulis dari atas ke bawah. Kita dari atas ke bawah iaitu kita ada 3 huruf, iaitu huruf alif, huruf kaf dan huruf lam. Sebab apa dia ada macam satu garis biasa. Macam alif satu garis biasa. So kita macam ada teknik dia dari bawah. Macam kaf dia ada yang melengkung tu. Sebab lam pun ada dia garis lurus ke bawah. Dan yang kedua kita ada huruf mendatar. Huruf mendatar ni macam kita mendatar lah, kita garis straight dari kiri ke kanan. Kalau jawi dari kanan ke kiri lah. Kalau jawi kan kanan ke kiri. So iaitu kita ada huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf fa, huruf pa. So ada 5 huruf yang untuk mendatar lah. Dan yang ketiga kita ada huruf melengkung. Macam mendatar, macam huruf ba pun melengkung tak, tapi dia banyak mendatar kan sebab dia garis lurus yang banyak. Kalau melengkung ni dia macam kita macam bulat tapi tak habis bulat. Dia just melengkung je. Iaitu kita ada huruf nun, hurufnya, huruf qaf. Qaf dengan fa kan lain. Qaf kan dia macam melengkung sikit. Kalau fa dia panjang sikit, bentuknya lebar sikit. Dan huruf ya pun dia bukan mendatar tapi dia melengkung sebab dia macam dia tak lebar sangat nak bandingkan dengan huruf-huruf mendatar. Dan yang keempat kita ada huruf separa bulat. Separa bulat ni dia bulat tapi dia tak full, setengah je. Kita ada huruf jim, kita ada huruf ha, kita ada huruf kha, huruf cha, huruf ain, huruf ghin dan huruf nga. So ada 7 huruf separa bulat. Jadi ada teknik dia macam mana nak separakan bulat tu. Dan huruf berekor, maksudnya dia garis kita tarik dia. So ada ekor dia. Iaitu huruf ra, huruf zal, huruf waw dan huruf va. Dan yang terakhir kita ada huruf bergigi. Bergigi ni macam ada lengkung yang banyak tapi dalam bentuk yang kecil. Iaitu kita ada huruf sa dan huruf shin. So di sini kita tengok ada 4 jenis huruf dalam tulisan khat nasah. Dan harap murid-murid boleh bezakan ada macam mana teknik-teknik untuk menulis huruf-huruf ni. Baik, sekarang saya akan tontonkan satu video daripada YouTube. Video ni cara untuk kita menulis khat nasah. Tapi disebabkan mungkin ramai murid yang tak ada pen atau pensel khat, jadi video ni amat mudah, amat bagus. Sebab apa? Dia menggunakan 2 pensel biasa. Walaupun tak ada pensel khat, tapi guna 2 pensel biasa pun boleh. Jadi saya harap murid-murid boleh sediakan 2 pensel biasa. Pensel tekan boleh, pensel tekan boleh. Tapi kalau pensel tekan kan dia licin. So kita gunakan pensel biasa yang kayu. Okey. Sekejap. Okey, boleh nampak tak? Okey, boleh nampak. So, jadi saya cuba besarkan. Sediakan 2 batu. So di sini tengok dia sediakan 2 pensel biasa, tapi ni pun dia asah lah sikit. Kalau tak nak asah tak apa, tapi lebih baik asah. So kan minggu lepas saya dah ajarkan cara-cara mengasah, ada saya hantar video. So kita tengok macam mana dia buat. Pegang pensel dan pegang seperti ini. Pensel yang di bahagian atas ditarik ke depan sedikit. Baiklah, untuk permulaan bagi khat nasah ini, mari kita mulakan dengan menulis huruf-huruf tunggal. Kita mulakan dengan huruf alif. Mula-mula kita ukur kecondongan huruf alif. Jadi tengok,
cara pegang dia kalau dua pensel. So kalau dua pensel, pastikan yang belah atas ni dia ke atas sikit. Sebab apa kan hot. Jadi bayangkan kalau kita guna dua pensel ni, so dia itu adalah mata pensel dia. So pastikan dia yang belah atas, pensel yang belah atas ni dia, ke atas, kita ke depan ke sikit, kita keluarkan sikit. Jadi macam tadi yang saya telah tunjuk cara nak pegang dia, bila letak ke atas kertas tu, kedudukan pastikan seluruh mata pensel ni berada keseluruhan di atas kertas. Okey, kita tengok sambung video. Dengan mengukur 1 cm setengah dari tepi. Buatkan satu titik di sini, kemudian kira 7 baris dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan ukur 1 cm dari tepi dan buat satu titik di sini. Kemudian buat satu garisan. Inilah kecondongan huruf alif. Panjang huruf alif ialah 5 titik. 1, 2, 3, 4 dan 5. Mari kita mulakan. Mari kita ukur kecondongan huruf alif dengan membuat satu garisan di hadapan alif dan satu garisan di belakang alif. Di sini kita lihat ada separuh titik. Dan di bahagian bawah juga kita lihat ada separuh titik. Inilah dia huruf alif. Kita teruskan lagi dengan melakukan. Okey, jadi boleh lihat huruf alif bagi khot nasakh. Jadi kalau kita tulis jawi biasa, huruf alif dia straight je, kita straight kan dari atas ke bawah. Tapi kalau untuk khot nasakh, khusus khot nasakh, kalau khot lain nanti kita akan belajar. Kalau khot nasakh dia mesti sengit. So macam dia ajar tadi, kita buat ukuran 1.5 cm dan bawah 1 cm, so kita condongkan dan dia punya, kalau kita gunakan buku tulis yang ada garisan-garisan, kita buat titik-titik yang tu, yang khot punya titik tu, yang macam bentuk layang-layang tapi dia sengit sikit kan. Itu dia ada 5 bentuk. So dan buat sengit sikit. Kalau tak boleh ukur pun kita just agak-agak buat sengit sikit. Macam gambar tadi dia buat ukuran kan. So ini adalah yang betul lah. Jadi kita tengok yang seterusnya. Okay. Sekejap. Kita cepatkan. So boleh buat banyak-banyak. Kalau nak berlatih, boleh tulis banyak-banyak. So Alif, kita boleh berlatih nanti lama-lama dah terbiasa. Okay, kita tengok huruf ba pula. Huruf ba. Okay, sama. Mari kita mulakan. Panjang huruf ba ialah 5 titik. 1, 2, 3, 4 dan 5. Panjang di antara ataupun jarak di antara sini dan garisan bawah adalah 1 titik. Inilah bentuk huruf ba, huruf ta dan huruf tha. Okey. Jadi inilah huruf ba, di mana ni adalah huruf jenis huruf mendatar. Jadi kalau kamu nak buat kan guna titik tu, pastikan jarak dari hujung sini, hujung kanan dan kiri dia 5 titik dalam bentuk khot. Dan bila kita dah tulis, kita letakkan titik bawah dia, so inilah panjang dia. Jadi untuk ba ni kamu boleh juga gunakan untuk tulis huruf kaf, huruf tha, huruf ta dan macam-macam huruf yang jenis huruf mendatar lah, huruf yang kita tadi belajar, jenis huruf untuk khot nasakh. Inilah khusus untuk khot nasakh. Mari kita
latih tubi. Tengok, kita latih tubi, tengok dia tulis macam laju dia. So ni kalau kita guna pensel, 2 pensel lah. Kalau 1 pensel dia senang. Kalau 2 pensel ni kalau kita guna, kita pegang betul-betul. Takut dia terpisah kan. Cabut. Sudah. Huruf yang seterusnya. Tarik ke depan. Kemudian dengan mempelajari cara menulis huruf H. Mari kita mulakan. Letakkan pensel Ini di ialah sini. huruf H. Tarik ke depan. Kemudian naik ke atas. Kemudian dari sini tolak ke belakang. Kemudian tarik ke bawah. Jadi nak tulis huruf H, iaitu huruf jenis separa bulatan. Tengok, saya ada tulis huruf H. Tutup bahagian sini. Inilah dia huruf H. Bagaimana mengukur huruf H? Huruf H ni di kalau bahagian kamu macam nak atas, senang, H ni dia macam jenis tulisan yang 2D, 3D lah sikit. Tengok, huruf H ni macam 3D sikit. Dia ada depan, belakang, macam kertas yang berlipat. ukurannya ialah 4 titik. 1, 2, 3, 4. Manakala ketinggiannya pula 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita latih. Okey, kita tengok huruf H iaitu jenis separuh bulatan. Di mana dari kiri ke kanan dia, kalau kamu nak lebih, kita panggil lebih detail dan lebih cantik, dari kiri ke kanan ialah 4 titik hot. Dan kalau dari atas ke bawah, iaitu 5 titik hot. So bila kita tulis tu, pastikan ukuran dia tu betul lah. Kalau macam atas terpanjang, tiba jadi 3 ataupun 6, itu mungkin salah. Jadi tak salah, cuma huruf tu akan jadi buruk untuk jadi seni hot nasah. Sebab ni adalah seni mesti nak cantik. So dia ada ukuran-ukuran detail dia yang boleh kita gunakan. Tubi. So bila ada latih tubi bermanfaat. Okey. Jadi kita boleh tengok macam mana cara menulis hot nasah bagi huruf-huruf tunggal. Bila kita tulis untuk satu perkataan atau satu ayat lagi. So kita belajar dulu huruf tunggal. So bila murid-murid dah tahu jenis-jenis hot nasah, huruf-huruf dia iaitu ada 6 jenis. Ada yang bulat, separa bulatan, mendatar, menegak, melengkung, berekor dan bergigi. Silap. Ada 6, betul, ada 6. Okey, jadi ingat benda tu. So nanti boleh praktiskan kat rumah. Kita tengok ada berapa? 5 huruf dia. 6. 7 huruf. Alif, ba, ta, sa dan jim. Kejap saya check dulu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Jadi di sini ada 1 huruf menegak, 3 huruf mendatar dan 3 huruf separa bulatan. Jadi kita dah belajar 3-3 tadi, cara menulis dia. So nanti boleh praktiskan tulis kat ni. Okey, itu sahaja. Okey, itu sahaja daripada saya untuk kelas hari ini tentang Jawi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di hari Selasa dengan semangat yang lebih untuk belajar, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.